Bersama dengan Siti Ramizah di daerah Temburong. Assalamualaikum. Apa khabar Siti Ramizah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Hani dan juga Dini. Alhamdulillah saya berada dalam keadaan sehat sejahtera pada pagi ini. Syukur Alhamdulillah. Itu yang kita diharapkan bersama. Topik perbualan kita ni hari ini, Dini. Betul. Ramiza, ada tadi bertanyakan dengan rakan-rakan kita ni pada daerah Belait dan juga daerah Tutong, bagaimana cara mereka, cara tersendiri untuk mendidik anak-anak kita ni, anak buah kita ni, adik-adik kita ni, mengenai dengan memupuk rasa kecintaan dan juga patriotisme di kalangan belia ataupun anak-anak muda negara Brunei Darussalam. Kalau Ramiza sendiri, macam mana cara Ramiza? Baiklah, terima kasih. Jadi saya secara peribadi mungkin bagi pandangan saya lah, kalau kanak-kanak ni memang suka bercerita. Jadi apa tidaknya kalau di rumah tu, selain daripada guru-guru memberikan pendedahan ataupun pendidikan secara formal kepada adik-adik kita ni, kalau di rumah mungkin ibu bapa ataupun adik-beradik dan juga saudara-saudara dapatlah bercerita mengenai tentang sejarah-sejarah yang terdapat di negara kita ni. Jadi dari sana mungkin dapat memupuk rasa cinta dan kasih sayang mereka mengenai tentang negara Brunei Darussalam. Terapkan elemen cerita, terapkan elemen siok di dalam penceritaan dan juga belajar sejarah tersebut. Pastinya salah satu cara juga dalam kesiukan atau belajar sesuatu mengenai dengan negara kita ni, timbul rasa cinta di kalangan anak-anak. Dan secara langsung ia juga boleh menyuntik rasa bersyukur kita ni. Bukan apa, saya terkadang kalau ni memang macam mana ni. Kalau berjalan atau kan bawa ni berjalan dan sebagainya daripada Kuala Belait ke bandar, melintas kampung bercerita tu. Masa damit lain, masa kami dulu-dulu sini macam mana. Belum ada jalan raya dan sebagainya. Masa di Sanang sudah. Jadi ini secara langsung dapat mendidik kita ni rasa bersyukur. Alhamdulillah negara kita ni negara yang maju, aman dan damai. Tepat sekali. Teringat jua apa yang selalu diceritakan mengenai dengan sejarah-sejarah bagaimana cara kita ni mencapai kemerdekaan tersebut pada tahun 1984. Baik, terima kasih Siti Ramizah atas apa yang telah pun dikongsikan dan pastinya di daerah Temburong berbagai bahan menarik yang akan dibawakan. Jadi kita serahkan kepada Siti Ramizah. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan segas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Auda kerana setia bersama dengan Rampai Pagi lintas langsung dari daerah Temburong untuk pertemuan kita pada pagi ini di hujung minggu hari Ahad 19 Februari 2023 Masihi. Selamat pagi dan salam ceria Auda. Apakah perkabaran Auda di luar sana? Jadi kita mengharapkan agar Auda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di manapun Auda berada, dan semoga di hujung minggu ini dapatlah memberikan 1000 kemanisan untuk Auda meluangkan masa bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan. Bertepatan juga pada pagi ini, sebetulnya di hari Ahad ini masih lagi diadakan acara Ketemburong Bisai yang mana pelbagai acara-acara yang telah pun tersusun, antaranya ialah walkotan amal yang telah pun diadakan seawal 8 pagi tadi di kawasan dermaga Pekan Bangar, daerah Temburong, dan juga akan diadakan pameran kereta dan juga motosikal yang akan diadakan sehingga pukul 5.30 petang nanti, dan pada 2 petang nanti akan diadakan pertandingan mewarna yang mengambil tempat di kawasan dermaga Pekan Bangar, daerah Temburong. Jadi kita mengharapkan kepada orang ramai untuk datang berkunjung ke daerah Temburong untuk memeriahkan dan juga menyemarakkan lagi acara Ketemburong Bisai yang mana pelbagai acara-acara yang dapat Auda ikuti bersama. Dan Auda, apa kata untuk seterusnya kita terus menyaksikan bahan yang telah pun dimuatkan mengenai musim mengatam padi. Kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam pakej program Rampai Pagi dari daerah Temburong bersama dengan saya Siti Ramizah binti Haji Muhammad Ali. Dan Auda, seperti yang kita ketahui, musim berpadi diadakan setiap tahun. Dan kini tiba masanya untuk petani membuat aktiviti mengatam padi. Jadi ingin mengetahui bagaimana seronoknya untuk melakukan aktiviti mengatam padi ini, mari ikuti saya bersama. Jom. Padi merupakan tumbuhan semusim. Artinya, dibudidayakan hanya pada musim tertentu sahaja. Dalam hal ini adalah musim hujan. Karakteristiknya yang memerlukan banyak air dalam proses penanamannya menjadikan padi biasanya ditanam pada musim penghujan. Budidaya tanaman padi tertakluk kepada keadaan tempat.
Rampai pagi dari daerah Tempurung kini berpeluang menemui seorang pesawah padi bernama Babu Junoi, seorang wanita warga emas berumur 72 tahun yang masih giat dan bersungguh-sungguh mengamalkan aktiviti berpadi setiap tahun. Seluas 1,5 ekar antara kawasan sawah padi yang sudah menubuhkan hasil untuk dituai di bulan Februari 2022 ini. Padi yang dihasilkan ialah padi andusan, sejenis padi yang akan menghasilkan jenis beras yang lemah liat. Jenis padi andusan ini akan menghasilkan padi yang matang dalam masa 6 bulan setelah penanamannya. Cabaran yang sangat mencabar dan pekerjaan mengatam padi ataupun berpadi ini bukannya senang lah. Jadi kepada Auda yang kita ni tahu baras merupakan makanan asasi yang kita ni makan setiap hari. Itulah buah orang tua-tuanya bercakap jangan membazir. Jangan membazir, kalau baras satu sebiji baras pun kalau boleh jangan dibiarkan. Kalau bubur diputik lagi tu. Kalau dalam apa tu tempat kita ni Dalam rice cooker, apa ni kontina. kontina langisi buah, langisi bara satu. Pasalnya Auda lihatlah betapa susahnya untuk menghasilkan beras. Okey, bukannya senang. Kepada orang muda-muda, ikutlah, cubalah bagaimana rasanya untuk mengatam padi. Kalau orang muda-muda sekarang ni ndak pandai tu, ndak terkari lagi. Anda terkari. Angat lagi. Gatal lagi. Jangan nyorang, jangan fikir orang-orang tua tani, contohnya seperti Babu yang berumur 72 tahun, masih lagi cakap, masih lagi kuat semangat untuk berpadi itu. Best. Perasaan saya secara peribadi ketika melihat dan merasa bagaimana jerih payahnya untuk mendapatkan beras dari hasil penanaman padi. Berjemur di bawah terik matahari, seharian suntuk, sangatlah menyentuh hati saya. Kini, kegiatan seperti ini tidak mungkin menjadi keinginan dan pilihan, khususnya pada belia dan anak remaja generasi milenial kita. Namun, selain generasi muda dan belia, siapakah lagi yang akan menjadi harapan generasi tua untuk meneruskan kegiatan berpadi di masa akan datang? Okey, audiens sekalian, alhamdulillah akhirnya selesailah jua mendangani separuh jalan saja mengatam padi. Sebetulnya luas lagi sawah padi bawah ni yang akan mengatam, yang akan dituai. Tapi saya cukuplah menangani sampai separuh jalan saja. Tapi alhamdulillah terkidingnya pun berisik. Jadi yang dalam terkidingan ni masukkan di sini dibawa. Masuk sini. Okey. Buka lagi ya. Pandai sudah dikata. Pandai sudah mengatam ya, Babu. Alhamdulillah akhirnya selesai sudah menangani Babu mengatam. Terima kasih Babu Junoi. Sama-sama. Dapat jam menangani kita sikit sebanyaklah. Nanti boleh lagi kami datang kemari. Boleh. Okey, jadi baiklah Auda, itulah tadi perkongsian mengenai aktiviti mengatam padi salah sebuah sawah yang ada di Kampung Negalang Iringan ini. Dan sampai di sini saya perkongsian saya untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga jumpa lagi. Lambai bok.
Alhamdulillah Auda, itulah dia tadi ya bahan vision dapat kita saksikan bersama mengenai musim mengatam padi dan semoga dengan bahan itu dapatlah memberikan inspirasi kepada generasi belia kita. Dan Auda, sebelum kita berpisah ingin saya kongsikan satu info semasa mengenai pemotongan sementara bekalan tenaga api elektrik yang akan diadakan pada 20 Februari 2023 ini nanti, itu pada hari Isnin bermula pada pukul 9 pagi sehingga 12.30 hari dan 1.30 petang sehingga 4 petang, dan penutupan sementara ini adalah disebabkan oleh kerja-kerja pembersihan kawat atas Bolton rendah, dan antara kawasan yang terjejas ialah di sebahagian Kampung Sibulu dan kawasan sekitarnya. Diharapkan kepada penduduk yang tinggal di sekitar kawasan Kampung Sibulu untuk mengambil maklum tentang perkara yang telah pun disebutkan tadi ya. Dan Alhamdulillah Auda, dan semoga dengan info semasa dan juga bahan vision yang dapat kita kongsikan bersama dengan Auda dapatlah memberikan nilai tambah dan juga manfaat bersama. Dan untuk seterusnya kita akan serahkan kembali kepada rakan segas kita di Bandar Seri Begawan, Didi dan juga Hani.